Kita tengok masa buat mufakat nasional, siapa yang mengkhianat pada UMNO? PAS yang mengkhianat. Dia cakap dia nak bersama dengan Bersatu sekali. Takkan orang UMNO nak dengan Bersatu. Sebab Bersatu yang menjatuhkan UMNO. Jadi yang merosakkan orang-orang kita ni, inilah dia. Mahathir, Muhyiddin, Hadi. Inilah 3 orang yang merosakkan bangsa-bangsa kita dan kaum-kaum lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, aku nak berkongsi perkauman yang dimainkan oleh puak-puak Perikatan Nasional. Perkauman sekarang ni bergabung dengan Mahathir Mohamad, bergabung dengan beberapa orang lagi pimpinan-pimpinan yang dah hilang deposit, yang telah kalah di dalam pilihan raya. Sebab mati akai, macam mana lagi duk nak selamatkan diri, termasuklah di dalam Parti Bersatu. Beberapa orang di dalam Parti Bersatu ni sangat-sangat terdesak nak selamatkan diri. Seperti siapa? Wan Saiful Wanjan, Muhyiddin Yassin, dan ada lagi beberapa orang yang dituduh rasuah, salah guna kuasa, lepas tu pengubahan wang haram, duit-duit curi. Jadi, mereka nak selamatkan diri mereka ni, apa dia lagi? Mereka nak main isu-isu ekonomi, mereka hanya main jentik sikit-sikit saja. Bila macam kita bentangkan Perdana Menteri balas balik hujah dan bentangkan zaman mereka memerintah dan zaman hari ini kerajaan Anwar Ibrahim, sangat-sangat berbeza. Walaupun ringgit baru ni susut, sekarang dah naik balik, sekarang dah kukuh balik RM4.60 sudah kan. Jadi mereka dah mati akal daripada segi mata wang kan. Biasalah, ada masa turun, ada masa naik. So tak ada isu. Tapi kita boleh tengok perubahan demi perubahan daripada segi pelaburan, daripada peluang-peluang pekerjaan kan. Dan banyak orang duk sebut soal inflasi apa semua. Untuk pengetahuan hampa, inflasi zaman mereka naik sehingga 3 ke 4%. Zaman mereka kadar kenaikan tu dah naik 3 ke 4%. Dulu harga RM10, lepas tu dah naik RM12. Lepas tu dia takkan turun dah. Dia takkan turun dah. Dan Alhamdulillah kerajaan sekarang 1.5% saja inflasi. Jadi kadar kenaikan, macam contoh macam sebelum ni RM10, dah naik dah RM14 ataupun RM13, kita ambil lah RM14. Jadi kadar kenaikan harga barang tu hanya 1.5%. So kalau dia nak naik pun dia akan naik RM14 lebih saja, RM14 berapa puluh sen. Jadi Alhamdulillah kadar kenaikan sekarang sangat-sangat rendah. Berbeza dengan zaman mereka memerintah, kadar kenaikan naik melambung. Jadi kalau harga barang tu dah naik, dia nak turun tu sangat-sangat susah lah. Tapi okeylah, Alhamdulillah. Walaupun kita dah hadapi susah payah, cabaran gila-gila zaman sekarang, jadi Alhamdulillah inflasi kita berbeza dengan negara-negara jiran kita sekeliling kita dan negara-negara di kawasan Eropah. Jadi asbab mereka dah tak ada hujah, mereka dah tak ada isu, mereka nak membalas hujah kerajaan, mereka nak hantam kerajaan. Apa lagi cara? Dengan memainkan isu-isu perkauman. Dan apabila mereka mainkan perkauman, kita pun balas hujah mereka. Kita balas balik. Mereka mainkan sekolah-sekolah Cina, itu, ini, apa semua. Bila kita balas hujah mereka, mereka petik yang dulu-dulu pula. Jadi kita pun of course lah, kita petik yang dulu-dulu balik. Kita petiklah balik. Siapakah punca perpecahan di dalam negara kita? Punca perpecahan antara kaum, punca perpecahan kenapa dulu hang tak buat macam ni, kenapa baru hari ni hang nak petikai? Zaman hang memerintah kenapa hang diam, kenapa hang tak buat seperti mana yang hang cakap hari ni? Jadi aku nak bawa dengan hampa hari ni bersama dengan beberapa orang di dalam live TikTok. Aku ambil part yang mereka berhujah ni dan kita boleh tengok siapakah punca perpecahan, siapakah yang duk bagi huru-hara di dalam negara kita, siapa yang teruklah dia ni berlaku pelbagai pergaduhan antara kaum, berlaku itu, berlaku ini. Sekarang bila dah tak ada kuasa, bila dah tak jadi menteri, dah tak jadi Perdana Menteri, macam-macam mereka keluarkan kenyataan-kenyataan duk nak memburukkan kerajaan dengan memainkan isu perkauman. Jadi aku nak bawa dengan hampa lagi, mereka membincangkan soal kaum perkauman yang dimainkan. Siapakah bapa kepala untuk nak pecah belahkan rakyat Malaysia? Siapakah bapa perkauman? Siapakah yang
Hari ni dia cakap lain. Zaman dia berkuasa, zaman dia ada kuasa, dia cakap lain. Dia tak buat apa yang dia cakap. Kan? Memang betul-betul pada aku hipokrit. Jadi itulah, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh mereka ni. Dan last kali aku beri hujah aku sikit. Jom sama-sama kita dengar. Dalam pemerintahan dia. Jadi itu sebabnya bangsa-bangsa Melayu kita ni dah tak bersatu sekarang ni. Perosak dia Mahathir. Dan masa zaman Datuk Seri Arwah Datuk Aziz dulu, dia tak ada perkauman. Dia sama, baik India, baik China, baik apa Kadazan, dusun apa semua sama pada Datuk Ni Aziz. Tetapi bila Hadi naik pun sama dah perangai dia macam Mahathir. Dia marah sungguh. Suka melaga-lagakan Dia orang Melayu. Jadi orang Melayu kita ni tak boleh bersatu. Pak Cik Sobri lah, ada hujah-hujah. Kita tengok masa buat mufakat nasional, siapa yang mengkhianat pada UMNO? PAS yang mengkhianat. Dia cakap dia nak bersama dengan bersatu sekali. Takkan orang UMNO nak dengan bersatu. Sebab bersatu yang menjatuhkan UMNO. Jadi yang merosakkan orang-orang kita ni, inilah dia. Mahathir, Muhyiddin, Hadi. Inilah 3 orang yang merosakkan bangsa-bangsa kita dan kaum-kaum lain. Masa zaman saya dulu, Cina, India, apa-apa bangsa pun kita boleh bercampur. Kita boleh duduk semeja, boleh berbual cara baik. Tak ada masalah pun. Tetapi bila ada pengkhianat-pengkhianat dalam negara ni, ini yang merosakkan bangsa kita sendiri. Inilah 3 orang ni. 3 orang yang merosakkan kita. Dia pengkhianat lama dah kena tangkap. Maksudnya, kena faham tu. Maksud pengkhianat tu dia merosakkan orang kita. Itu dia. Betul. Pengkhianat, tangkap. Itu dia, kita panggil dia pengkhianat. Senang. Tuan ni bodoh. Awak muda lagi, awak tak faham cerita ni. Zaman saya masak pakai dapur kayu tau. Kita orang lama, kita memahami betul. Kita Ni memahami. Zaman Sebab awak tak lapan mengasa potong sunat kayu laser tau ni. dekat pokok getah. Awak mana tahu? Basuh dia bang, basuh dia. Awak pun masih lahir lagi, belum lahir lagi. Kita dah sama Betul, dah Cik zaman Dwi, kita Mahathir umur lagi. 60 ni. Betul Cik Tukupi. Betul. Kita tahun 61 tu dah lahir tau. 81 Mahathir, umur saya dah belasan tahun. Saya tahu cerita ni semua. Saka Tengok saya dulu sekolah Inggeris Saya pergi peralihan tau. Sebab apa? Mahathir jadi Menteri Pelajaran. Dia rosakkan bahasa Inggeris ni. Anak-anak dia semua belajar luar negara. Sebab orang Melayu kita tak tahu bahasa Inggeris sekarang ni. Kena belajar balik. Bila pergi luar negara, tak tahu cakap bahasa Inggeris, apa gayanya tu? Kalau pelajar-pelajar yang pergi luar negara tu. Jadi kena faham benda ni. Sepatutnya daripada dulu sekolah ni tak payah pecahkan. Baru perpaduan tu cantik. Pasal sekolah-sekolah ni dah dipecahkan, tu yang merosakkan. Itu saya Budak-budak setuju. sekarang ada campur Cina, ada campur India, tak ada. Melayu, Cina, India. Itu Saya setuju, rasa Pak. awak pun tak pernah campur Cina berbual satu meja. Kena faham tu. Kita nak negara kita maju. Bukan mengundur. Daripada zaman saya sekarang 63, negara kita masih mundur lagi. Bayangkanlah. Sedangkan Vietnam, Thailand yang dulu mundur dah naik. Sebab apa? Bangsa kita sendiri memosakkannya. Dan itu yang sebenarnya. Okey abang. Terima kasih bang. Okey, baik. Terbaik bang. host. Terbaik bang. Hantuah sila. Yang lapang hujah tu semua saya setuju. Ada yang setuju, ada yang tak setuju lah. Macam sekolah apa ni, kenapa perpecahan kaum ni berlaku. Ni salah satu yang Tun Saka ni lah, Mangkuk Ayun ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dia ni memecahkan apa ni sekolah. Dia wujudkan sekolah India, wujudkan sekolah Cina. Tu. Buta sejarah. Dia tak baca. Bukan dia yang wujudkan. Bukan dia yang Buta sejarah wujudkan. hang tuan ni. Sebab tu nak kena maki pasal bawa fakta yang tidak betul. Tak betul. Bukan Maki. Mahathir yang wujudkan Maki. sekolah tu. Maki dia Togon. Habis siapa Jangan yang jawab. wujudkan tu? Togon. Kejap. Togon. Tapi tak apalah, siapa yang wujudkan Tak ada sekolah-sekolah tapi. Kau tunggu kejap. Togon sekejap.
Sekarang kau dah buat fakta salah. Sekarang kau buka balik, kau jawab bila sekolah tu dibuat dan siapa yang buat. Sila. Hang Tuah, buka. Pi baca penyata Rahman tu. Pi buka penyata Rahman tu, tak elok. Janganlah cakap Tok Gonang ni. Biar dia cari sendiri. Nanti Sorry. saya baca penyataan Rahman tu nanti. Macam mana kau, sebab tu aku cakap semalam, Antua, bila aku cakap kau marah, semalam pun Alif mengamuk dengan aku. Alif mengamuk, dia pergi room lain semua, dia cerita kat aku, dia cakap host macam-macam dia cerita pasal aku. So aku nak tunjukkan korang ni membangkang daripada longkang. Banyak isu yang korang tak tahu, tetapi korang nak membangkang. Betul tak pakcik? Pakcik tak nak jawab. Apalah kau naikkan aku nak bangkang tu. Tak, Naikkan aku. masalahnya betul. No, Faham masalahnya tak? betul. Weh, bodoh tak apa, tapi jangan tunjuk kat orang, Antua. Aku bukan cakap kau bodoh, Saya siap faham. Okey, Tapi tak apalah, siapa? Ya pakcik. Kau cakap macam ni dengan semangat yang tinggi, perlawanan, tapi fakta kau salah. Dan aku percaya ada banyak lagi fakta kau yang salah yang mungkin aku juga tak tahu. Jadi kita bukan nak balun kau dan sebagainya. Aku nak bagi tahu kat engkau, inilah masalahnya pembangkang. Nak membalun, jangan nak jadi pembangkang, jangan jadi pembangkang daripada longkang. Tolong. Kau nampak dah biadab lah host guna longkang ke siapa? Okey, lah ni pakcik bagi tahu simple saja. Pertama, soalan pertama, pasal apa Tok Gon tu dah boleh 3 kali naik. Turun naik. Pakcik turun tadi nak naik, tadi pun kena sidai kat bawah setengah jam. Apa kelebihan dia? Okey, sekarang pakcik nak bagi tahu kat hang lawi hang tu. Sekarang ni dah 70 tahun dah merdeka. Kamu masih bercakap lagi sekolah banyak aliran. Pakcik nak tanya kat kamu, sekolah yang banyak aliran tu, siapa yang buat? Siapa yang mula perkenalkan sekolah banyak aliran? Mereka yang dulunya menyambut kemerdekaan. Siapa dia? Tan Cheng Lock daripada MCA. Dia mencadangkan agar sekolah-sekolah Cina. Dia tak mau bagi rakyat Cina tu lupa bahasa dia. Pertama. Yang kedua, MIC. Siapa MIC? Tun Sambantan. Semua tu dapat Tun Melaka. Tun Tan Cheng Lock. Semua negara bagi kat dia orang tu pangkat darjah tertinggi negara. Dia orang ni bersama dengan Tengku Rahman memerdekakan negara, diserahkan kemerdekaan kepada mereka. Mereka lah yang merancangkan sistem pelajaran di Malaysia ni, sebab Tun Razak pernah jadi Menteri Pelajaran. Tun Rahman Yaakob pernah jadi Menteri Pelajaran. Dan beberapa Tun K. Johari pun pernah jadi Menteri Pelajaran. Tu semua orang kuat parti semua. Dan sistem tiga aliran ni diperkenalkan di zaman tu. Sekarang dibawa sampai sekarang. Parti yang menubuhkan ketiga aliran tu sampai sekarang ni. Cuma sekarang baru ni saja jadi kerajaan balik. 22 bulan jadi pembangkang. Tipe bila-bila mes sekarang ni, kebanyakan dia orang tu bercakap, kena ada satu aliran. Pakcik nak tanya balik satu soalan kat Antua. Pembangkang jadi kerajaan 33 bulan. Mahyudin Yassin, Wan Faizal yang cakap pasal satu aliran. Termasuk pemimpin PAS dan Muslimat dia sekali. Kenapa 33 bulan tu tak buat satu aliran? Selepas korang jadi pembangkang, semula korang mainkan pula isu 3 aliran ni. Sebab pakcik nak beritahu, runtuh Zulkifli dan kawan-kawan yang sewaktu dengan pakcik ni, kami dulu berhibur mendengar lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi bukan Melayu. Onrigo, kita ada David Arumugam, kita ada Ben Nathan, kita ada Gigi Villa, kita ada Alan Kang. Penyanyi-penyanyi Cina menyanyi lagu Melayu, Melayu terhibur dan penuh dengan nostalgia sekitar pada tahun tu. Kemudian pula, walaupun kita berlain aliran, tapi permainan perkauman tu tidak sekuat macam sekarang. Kau orang ni bila kalah jadi pembangkang, main isu perkauman Cina negara nak ambil. Main isu perkauman, India disisihkan. Jom bangun kita. Lawan balik. Dulu kita dah duduk sepakat. Cantik. Bukan, sekarang ni kita boleh perbaiki. Kita boleh perbaiki lagi kita punya hubungan. Cuma jangan orang-orang politik ni kerana nak kuasa bermainkan isu perkauman dan isu agama yang sempit. Jadi yang tua, kau tadi berapa kali baca dengar, kau dah cakap buat satu aliran.
Kita orang dulu sekolah rendah, sekolah Cina, sekolah menengah. Masuk tingkatan 1 di satu sekolah menengah kebangsaan. Bergaduh. Tapi bergaduh cara anak muda. Darjah 1, darjah 2, tingkatan 1, tingkatan 2, balik. Sampai masuk universiti sekali. Sampai bekerja sekali. Raya macam tadi. Ke rumah sana, ke rumah sini. Cina, toke Cina kedai. Kalau Melayu pergi kedai dia cakap, aku tak ada duit nak beli beras. Aku hutang dulu. Cina bagi. Dulu punya orang. Wah, itu Sekarang zaman kau mainkan isu perkauman. Pakcik kejap pakcik. Pakcik. Siapa pula Saya tambah main sikit. tu Kejap. Kalau Saya aku tambah sikit. cakap dia celah lah host ni. Kejap, Kalau aku cakap kejap. dia host ni celah. Pakcik, sikit je pakcik. Dan pada ketika itu sudah ada sekolah aliran tiga aliran. Betul tak pakcik? Betul. Dan baca nak beritahu satu lagi, mai satu peringkat. Bila pada masa tu ada orang menentang nak satu aliran. Tapi pada masa tu kumpulan-kumpulan sekolah agama, sekolah-sekolah pondok tak nak. Sebab dia orang kena daftar diri. Dan takkan wujud dah sekolah-sekolah pondok. Kecuali sekolah-sekolah persendirian. Tapi berlaku di situ. Tapi diberi kebenaran. Sekolah pondok, Mahathafiz boleh operasi. Sebagai swasta. Sekolah rendah kerajaan. Sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah India yang nak swasta. Silakan. Masa tu ada lagi pula sekolah. Sekolah yang dipanggil sebagai sekolah missionary. Sekolah apa dipanggil? Sekolah membalik. Seperti convent, St. Mark, Stowell, St. Nicholas. Faham tak kau? Yang kau nak mainkan isu-isu 3 aliran tu. Kenapa sekarang? Selepas 50 tahun. Dengarlah dulu. Selepas kau jadi Dengarlah pembangkang. dulu. Dengarlah Apa anak punya muda nak standard cakap, nak mainkan isu Mula perkauman? bila anak muda nak cakap tak nak dengar. Okey, sila anak muda. Sila cakap. Pendidikan. Bukan kita nak main isu 3A dan sebagainya. Lah. Pakcik tengok bila ada sekolah Cina, ada sekolah India, ada sekolah Melayu, dia orang ni saling iri hati. Bila kita bagi 30 juta dekat sekolah Cina, orang Melayu bunyi, kenapa kerajaan bagi 30 juta? Bila orang bagi duit, Ada bunyi orang politik. Rakyat tak tahu. Yang punyilah mangkuk. Bukan orang sekeliling lah rakyat. Bising orang tak bising lah mangkuk. memanglah tak bunyi. Tapi benda ni Yang bising kau. diwar-warkan menjadi Kaput, orang bodoh bagi piang, iri buka hati. pun tak ada akai ni. Hani. Pemimpin daripada PBBM yang melalak. Kemudian pejuang-pejuang Melayu yang setelah kalah. Tak jadi kerajaan. Mainkan isu-isu ini. Apalah. Okeylah, Dia pakcik orang turun lah. tengok, kenapa mainkan Okey. Room ni standard. Tapi nampaknya panel tak standard lah. Pakcik turun dulu. Okey, bye. Pakcik, Bini panggil. tak apalah, saya bersetuju dengan Pakcik Gon, dengan Pakcik apa tu? Pakcik Gon, Pakcik Sabri apa semua kan. Tapi kalau kita duduk satu sekolah, kita boleh kenal orang Cina. Memang sekolah kebangsaan tu memang dah ada. Tapi kalau kita ni wujudkan satu sekolah je, dia orang nak belajar bahasa Cina ke, dia orang nak masukkan silibus dia orang, tak ada masalah benda tu. Tapi Oi, kau ni masalah lah Antua. Kau ni problem lah Antua. Berapa umur kau Antua 70. Dah berapa umur kau? Bapak hang Serius. 70. Sekejap. Berapa umur kau? 45. 45. Macam mana 45? Aku yang umur 20 lebih ni pun aku tahu. Pernah ada satu kejadian yang mereka menyatukan semua sekolah. Kau tahu tak? Pernah dengar tak? Ada satu usaha menyatukan semua sekolah. Tapi Kau saya pernah ikut pandangan saya lah. Ni Antua, aku tanya kau. Aku bukan minta pandangan kau. Aku tanya kau. Weh. Tak tahu. Sebab itulah aku nak ulang lagi sekali. Jangan bangkang daripada longkang. Ada sekolah wawasan pada satu ketika. Lepas tu apa jadi? Apa sekolah wawasan? Kau pergi tanya kau pergi tanya penasihat kau tu lah. Saka. Kau pergi tanya dia. Kau tanya aku buat apa? Aku marah Saka tadi, kau marah aku. Oh, kau marah Saka Okey, sorry. Ada sekolah wawasan. Apa itu sekolah wawasan? Tok Gon, terangkan Tok Gon. Okey, Tok Gon. Tok Gon, apa itu sekolah wawasan? Okey, Kau tak Fairul. tahu. Saya pun tak tahu. Okey, sekolah wawasan ni dia satukan semua sekolah dalam satu tempat. Faham tak? Antua. infra. Dia orang main bersama infra dia orang dia orang masih sekolah yang lain tapi dia orang satukan. That mean kalau tak silap aku Fairul, padang yang sama kan Pak Fairul? Padang yang sama, library yang sama, kantin yang sama. Kan bagus macam tu.
Habis yang kau memangkang membuta tadi tiba-tiba kan Basuk nak cerita politik tapi tak tahu. Sebab itulah, jangan mangkang pada longkang. Saya cuba bawa seeloknya sekolah Cina, sekolah India tu duduk di dalam satu sekolah yang sama dengan kita semua ni. Makna sama rata, tak perlulah ada sekolah Cina, sekolah India, sekolah Melayu. Kita wujudkan satu sekolah, gabung semua sekali ni. Tak faham lah, kau tak faham lah Itu Dul. bila kita tak faham asas dia. Ini masalah kita hari ini apabila kita tidak memahami sejarah kemerdekaan. Dan kita kena faham asas dia tu dulu. Perjanjian tu kan, perjanjian tu kan. Ya, sekarang ni dia kita kata, kalau kita katalah, kita pernah dengar benda tu pada tahun masa zaman Tun Mahathir. Dia memerintah mendapat majoriti 2/3 waktu itu untuk mencadangkan sekolah wawasan. Pada waktu itu, siapa yang memangkang? MCA, MIC yang tidak bersetuju cerita dia. Waktu tu cerita dia ada satu masa yang baik. Tapi benda tu tak terjadi. Apabila tak terjadi, benda tu kita lupakan. Sebab sekolah vernacular ni ada di dalam perlembagaan. Kita tengok ada satu peguam mencabar tentang sekolah vernacular ini. Adakah dan mahkamah telah memberi keputusan bahawa sekolah vernacular ini sah dari segi perlembagaan. Okey, fine. Sudahlah. Cukup. Enough. Cukup. Hari ni apa kita nak bawa? Kita nak mengatasi masalah ekonomi. Kita nak mengatasi masalah kemiskinan. Kita nak mewujudkan peluang pekerjaan. Bila duit jatuh panggil lapar-lapar kupang, hampa melalak. Rumput mak anjing menyalak bukit. Hari ni apabila mata wang panggil dan kupang, hampa membisu. Memekak telinga tanpa melihat fakta dia. Ini aku tak umpama anjing menyalak bukit, dia tidak memahami. Inilah pembangkang yang mana 33 bulan tak sentuh pun tentang sekolah ni. Sudahlah. Benda tu dah termaktub di dalam perlembagaan. Yang mana kita baca, itu buka penyata Abu Rahman Talib. Baca di situ. Orang dulu nak menyatukan rakyat Malaysia setelah terjadinya 13 Mei. Apakah kita nak benda tu berulang? Apakah kita nak negara kita ni jadi macam di Afghanistan? Saya ulang benda ni. Tolonglah. Hormati perlembagaan. Jangan cakap apa dengan taik lembu jatuh kerbuk-kerbuk sampai tak tahu apa ni. Ini masalah tuan-tuan yang kita menghadapi tanpa memahami kerangka perlembagaan. Bercakap pun tengok rujuk pada perlembagaan. Perlembagaan itu dia asas kenegaraan kita. Yang hari ini kita hidup aman dan damai. Nikmati, hargailah. Tolong hargai. Okey geng, Alhamdulillah kita dah dengar penjelasan mereka. Kenapa baru hari ni geng-geng ada beberapa orang kerat ni baru nak bersuara soal-soal ni? Kan? Sebab apa tengok kan? Bukan nak kata lah kan. Ketua Pemuda UMNO daripada Melaka kalau tak silap aku. Kenapa baru hari ni dia bersuara soal sekolah vernacular? Kenapa waktu zaman dia dan Najib menjadi Perdana Menteri dia tak bersuara soal ni? Apabila kerajaan perpaduan dalamnya ada DAP baru dia nak bersuara. Why? Kenapa sekarang baru nak menjerit soal-soal ni? Kenapa nak menjerit sekarang? Lepas tu pula menjerit pula. Kenapa tak hapuskan sekolah vernacular sekalikan semua? Bagi semua rakyat Malaysia duduk di dalam sekolah kebangsaan. Bagi semua rakyat duduk sekali. Lepas tu pula petikai pula 18 juta yang Anthony Loke bagi kepada SJK sekolah Cina. Hey, takkan lupa Perikatan Nasional pun bagi berapa belas juta. Ismail Sabri Mohidin pun bagi berapa belas juta. Zaman Najib pun bagi. Jangan lupa yang tu. Jangan jadi hipokrit sangat. Sebab sekarang jelas-jelas sangat-sangat kita tengok walaupun hampa bagi, zaman Barisan Nasional bagi, pun hampa tak dapat undi daripada Cina. Dan apabila Perikatan Nasional bagi, pun tak dapat undi daripada Cina. Dan bila undi Cina dapat kat Pakatan Harapan teman-teman kepada DAP, dan apabila kerajaan yang adanya DAP dan adanya Barisan Nasional segelintir di dalam kerajaan dan juga bekas kerajaan Perikatan Nasional, baru hampa nak bersuara soal ni, babe. Apa hal?
Apabila sesuatu tu tidak menguntungkan hampa, hampa hentam. Hampa henyak lunyai gila-gila hamnya. Apabila menguntungkan hampa, dan orang kata cuba nasib, bagi. Tahu-tahu tak dapat. Jadi sekarang politik kan, sekarang memperdagangkan soal sekolah-sekolah peruntukan ni. 18 juta bahagi dengan berapa puluh biji, berapa ratus biji sekolah, baru dapat berapa duit lah, babe. Kira lah tengok. Macam kita sekolah kebangsaan, termaktub di dalam perlembagaan akan ada peruntukan untuk setiap sekolah. Sebagai contoh, 100 juta untuk sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Hang bahagi tengok 100 juta tu kepada berapa ribu biji sekolah. So akallah ada pecahan. Mungkin dapat berapa puluh ribu untuk satu unit, satu sekolah. Sama juga yang peruntukan yang dibagi untuk SJK, bahagi dengan berapa puluh biji sekolah di dalam Malaysia, akallah dapat sikit-sikit. Berapa puluh ribu ataupun 100 ribu untuk biji sekolah. Tak perlu nak politik kan. Apabila hampa tak ada modal, hampa tak ada ujian, mainkan isu perkauman, mainkan kepala bapa punya perkauman, main. Untuk apa? Untuk nak dapat perhatian orang Melayu. Sedangkan orang Melayu pun tak undi hampa lah, babe. Cuba hampa tanya balik. Kenapa orang Melayu tak undi hampa? Walaupun parti PAS ni kita tahu daripada dia tertubuhnya parti PAS hingga kini, kenapa orang Melayu kita tak undi PAS? Sedangkan orang Melayu kita majoriti Islam, memang orang Islam. Tapi yang hampa kata hampa perjuangkan Islam, tapi orang Melayu tak undi parti yang memperjuangkan Islam. Why? Sebab rakyat boleh berfikir, rakyat nampak apa yang hampa perjuangkan sebenar-benarnya. Kenapa Allah tak gerakkan hati-hati manusia yang beragama Islam tidak undi parti PAS, tidak undi perjuangan PAS, tidak bersama dengan perjuangan PAS? Apabila tidak menguntungkan hampa, mulalah hampa main perkauman, main itu, main ini. Untuk apa? Untuk nak tunjuklah hampa lah yang terpaling Melayu, hampa lah yang terpaling Islam. Hampa dapat kuasa, hampa jadi apa pun hampa tak buat. Bolehlah sembang kaki, sembang pumpam lah apa pun tak ada. Apa jasa hampa sepanjang hampa jadi kerajaan? Kalau ikut parti politik ataupun pimpinan tertinggi di dalam parti, apakah jasa dia di dalam negara kita? Cuba pergi tanya yang ada di dalam Perikatan Nasional hari ini. Apa jasa dia? Oh, Mahathir ada kuasa lah. Jasa Mahathir tu besar lah. Jasa Mahathir ni, negara kita maju. Dek, kalau aku jadi Perdana Menteri 22 tahun dan aku tahu kemampuan kerajaan, duit kerajaan, aku akan buat lah seperti mana Mahathir buat. Malah aku akan buat lebih daripada Mahathir buat. Anak-anak aku takkan jadi billionaire, babe, kalau betul aku jadi Perdana Menteri. Dan kalau orang lain yang menjadi Perdana Menteri, ataupun Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri, ataupun siapa-siapa, aku rasa lebih baik dan malah lebih maju, lebih berkembang, lebih harmoninya negara kita. Dan ekonomi kita dan negara kita tidak berada di negara membangun. Kita berada di negara maju lah, seperti mana Jepun, macam negara-negara lain. Kita tak ada di title macam negara membangun. Tak payah sembang lah. Siapa-siapa jadi Perdana Menteri hak lama-lama pun tetaplah dia akan bangunkan negara. Najib 9 tahun apa yang tak ada? Macam-macam ada. Sebab apa? Sebab Najib yang menjadi Perdana Menteri. So dia adalah, okay, kalau aku jadi Perdana Menteri, aku nak buat tu, aku nak buat ni. So dia buat. Sama lah Muhyiddin. Siapa yang menjadi Perdana Menteri teman-teman ambil tempoh yang lama, of course dia akan buat juga. Dia nak juga tinggal apa-apa. So sama macam Mahathir. Tak perlu nak menjerit, tak perlu dia nak petikai kawan tu ada jasa. No, siapa-siapa jadi Perdana Menteri dia akan buat juga. Sama ada kalau orang lain jadi Perdana Menteri 22 tahun, dia akan buat lebih baik daripada Mahathir ataupun kurang daripada Mahathir. Tapi Mahathir pun kita pun tahu, anak dia gila kereta, gila itu, gila ini. Okay, anak ada track, bapak buat track. Anak boleh masuk track tu dengan free of charge saja. Jadi kalau hampa tengoklah dekat Parlimen Langkawi, hampa tengok
Puluhan tahun babe Mahathir jadi ahli Parlimen Langkawi. Tapi last kenapa rakyat Langkawi tolak Mahathir? Kenapa rakyat Langkawi tolak Mahathir? Kan? Lepas tu kenapa hang tak persalahkan orang Langkawi sebab tolak hang? Lepas tu hang duk persalahkan Malaysia, hang mainkan isu perkauman, hang mainkan isu itu, hang mainkan isu ni. Sebab apa? Sebab tak menguntungkan hang. Sebab sesuatu benda tu yang dah berlaku di dalam negara kita tidak menguntungkan hang. Cuba kalau hang kekal menjadi ahli parlimen dan hang boleh jadi Perdana Menteri, menguntungkan hang, hang pun ada jawatan apa hak yang hang nak. Bukan hang main jilat lagi Melayu. Apabila Melayu tolak hang, semua Melayu teruk, semua Melayu gila, semua Melayu itu, Melayu ini. Tak payah nak sembang lah, tak payah dia nak main perkauman. Perkauman cara hampa ni, cara betul-betul kita nampak jelas kemaruk, gila akan kuasa, nak gila kuasa hang. Kan? Bila hang tak dapat, mulalah meroyan macam orang gila. Kan? Padahal hang waktu hang memerintah, hang lah bapak perpecahan, hang bapak perkauman. Kan? Perpecahan, pertembungan antara Hadi dengan Mahathir, tahu mana? Tapi kita boleh nampak sebab ada kepentingan. Sebab tu Mahathir tak pernah tangkap Hadi. Why? Sebab di belakang ada sesuatu perjanjian. Dia keluarkan amanat, dia keluarkan itu, dia keluarkan ini. Tak pernah kena tangkap, babe. Jadi itulah sedikit perkongsian aku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Terima kasih banyak hampa tengok sampai sekarang, sampai ujung. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.